Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat walafiat dan ceria sentiasa. Senyum tahu hari ini. Okey, pada hari ini Cikgu Nur Zanaria binti Abdul Hamid akan mengajar kamu Sains tahun 2 bagi unit 2 peraturan bilik sains. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak anak-anak comel cikgu semuanya bersedia untuk menyanyikan lagu peraturan bilik sains dengan penuh bersemangat. Jom kita nyanyi. Sisa kering, sisa cecair mesti dibuang, jangan simpan. Alat dan bahan dah digunakan mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Okey, dah sedia nak belajar hari ini? Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai peraturan bilik sains. Jadi murid-murid, apakah peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi? Peraturan pertama yang perlu kamu patuhi ialah pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, anak-anak semua boleh rujuk muka surat 18, buku teks kamu ya. Okey, bila kita buang sampah cecair ke dalam tong sampah, nanti cecair itu akan mengalir ke lantai dan mungkin menyebabkan kecederaan seperti kawan kamu tergelincir. Bila kamu letak sisa pepejal dalam sinki, nanti sinki itu tersumbat. Bila tersumbat, air akan melimpah. Jadi juga boleh menyebabkan kawan kamu tergelincir. Bahaya kan? Jadi kena ingat, buang sampah yang pepejal ke dalam bakul sampah dan buang sisa cecair ke dalam sinki. Okey, untuk peraturan kedua, kamu perlu bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Okey, boleh rujuk pada buku teks kamu muka surat 19. Bersihkan alat dan radas betul-betul, kemudian susun dekat rak dia, tempat asal dia semula. Bila kita bersihkan alat dan radas tu, nanti dia akan boleh digunakan oleh kawan-kawan adik-adik kita yang akan datang. Tak akan cepat rosak. Jadi bila kita susun elok-elok, kita bersihkan elok-elok, bila kita nak guna balik pun senang. Betul tak? Okey, seterusnya peraturan ketiga, boleh rujuk muka surat 19 buku teks kamu. Maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Okey, kalau kamu mengalami kecederaan, jangan takut untuk beritahu cikgu. Terus bagi tahu, cikgu akan memberi kamu rawatan dan membawa kamu ke klinik jika perlu untuk rawatan susulan. Okey, kalau alat dan radas rosak atau pecah, setengah alat bila dia pecah, dia bahaya untuk digunakan. Mungkin dia kaca kan, kamu kena sepihan kaca. Jadi kalau kamu jumpa alat dan radas yang rosak atau pecah, segera maklumkan pada cikgu. Kalau kamu terpecahkan atau terrosakkan pun, jangan takut nak bagi tahu cikgu. Cikgu tak marah, cikgu cuma nasihat sahaja. Peraturan seterusnya ialah bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja
masuk ke bilik sains. Okey, kamu tak perlu bawa beg sekolah masuk dalam bilik sains sebab kita tak duduk atas kursi yang biasa, kita duduk atas stool tu kan. Jadi bila ada beg sekolah, nanti kamu akan menyebabkan pergerakan kamu dan kawan-kawan terganggu. Bawa buku dan alat tulis sebab kita nak buat uji kaji. Jadi cikgu akan letak bahan-bahan dan radas alat atas meja. Jadi kalau kamu bawa macam-macam, nanti susahlah kita untuk melakukan pergerakan. Sains itu menyeronokkan. Kita nak mau uji kaji. Kalau banyak-banyak barang atas meja, jadi sesak. Jadi kamu tak boleh buat aktiviti dengan seronok. Jadi bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja ketika kamu mahu masuk ke bilik sains. Dan kena ingat, boleh masuk bilik sains hanya dengan kebenaran cikgu. Okey, setelah cikgu terangkan mengenai peraturan-peraturan bilik sains, cikgu nak ajak anak-anak comel cikgu untuk berfikir mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains. Kenapa ya? Cuba fikirkan. Anak-anak murid sekalian, kita perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Bila keadaan bilik sains kita bersih dan kemas, kita akan rasa selesa. Bila bilik sains dalam keadaan tersusun, kita senang nak melakukan pergerakan. Bila keadaan bilik sains kita dalam keadaan selamat, kita tak bimbang untuk melakukan sebarang uji kaji. Betul tak? Betul kan? Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak murid semua dapat memahami Unit 2, peraturan bilik sains yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.